Coach Afif. Okay, saya Coach Afif. So ini adalah kelas apa? Kelas program makan lemak sendiri. Okay, siapa kan? Dia tak pernah dengar program ni. Okay, nama program ni. Siapa dia tak pernah dengar? Macam nama program ni. Apa nama program ni? Pelik sangat. Kan? Sekejap, saya kena tengok dekat ruangan chat tau. Sebab hari ni memang kita bersembang sikit. Okey, tak pernah dengar, tak pernah dengar. Okey, program Makan Lemak Sendiri ni ialah daripada Ilham Pok Cik Azril lah. So, dulu saya salah seorang daripada peserta. So, bila kita dah belajar dengan dia kan, dia suruh kita buat sendiri. Okey, kenapa nama program ni PMLS kan? Program Makan Lemak Sendiri. So, program makan lemak sendiri ni sebab badan kita ni dia jasad seorang manusia, dia sentiasa perlukan tenaga. So bila kita tak makan, badan kita dia sentiasa perlukan tenaga. Jadi bila kita tak makan, badan kita akan gunakan sumber gula dan lemak daripada badan kita. So tujuan utama kita ialah kita nak kurangkan gula dan lemak dalam badan kita lah. Okey, jadi diri kita yang optimum. Kalau tengok ni diri saya ialah apa orang kata yang dah turun berat badan lah. Nanti saya share kat awak diri saya yang tak turun berat badan lagi. Okay, so program makan lemak sendiri ni ialah kita gunakan balik lemak kita ni sebagai tenaga. Okay, boleh dengar tak? Clear tak? Saya tak sure lah kenapa tak clear. Kalau Clear clear, coach, clear, clear. Sangat clear sangat clear. Sangat clear, don't worry. sebab mic ni pun mahal tau. Sangat clear coach. Cantik. Oh, okay. Setting. Siapa lah anak saya lah ni tekan. Habis Alphard saya pun dia tekan. Dah tak ada function dah. Dah macam Wira dah. Lane assist, apa assist semua dah tak ada. Rupanya dia tekan. Okay, sekarang lagi mantap. Okay, saya dah setting dah. Dia ada setting dia. Okay, yang tak dengar suara. Okay, ni biasalah. Okay, kalau boleh jangan screenshot apa-apa. Sebab apa yang kita share kat sini sebenarnya basic je. Tapi mungkin pada orang luar kan, dia sesuatu yang tabu tau. Tabu tu maksudnya orang tak buat kat luar. Makan lemak lah kan. Tak makan nasi lah kan. Benda ni kalau orang luar dia mungkin tak faham. Jadi sebab tu anda kena masuk kelas. Okay, dan ni cuma kelas permulaan je. Kita ada kelas advance lagi untuk anda. Okey, kalau anda nak capai kesihatan yang optimum, memang kena join kelas seterusnya lah. Tapi jangan risau, harga dia tak mahal pun kan. Okey, siapa kat sini dia dapat saiz baju baru di hari raya? Maknanya hari raya ni dia memang berjaya turunkan berat badan, berjaya dapatkan saiz baju baru. Siapa kat sini? Tekan satu-satu. Satu-satu lagi. Maknanya dia ada penurunan berat badan lah. Kan? Allah Ustaz. Kan? So ramai yang hope straight to the point. Kan? Berjaya turunkan berat badan kan? Baju lama, muat baju lama kan? Okey. Okey lah tu dapat turunkan berat badan sikit. Saya beli baju raya sebelum raya coach. Bila pakai baju raya tu orang orang kata, masa beli ni tak try dulu ke? Jadi longgar. Sebab Ha, CKS juga. macam saya pun sama juga. Orang komen baju besar lah apa kan. Itulah terlalu banyak kot penurunannya kan. Waktu CKS. CKS tu apa? CKS tu ialah salah satu program di dalam program PMLS. Maksudnya program cabaran kurus lah. So dekat sana kita bukannya belajar tau, kita bertanding. Dia macam sukan dah, hari sukan. Dan CKS ni sentiasa ada lah dalam PMLS. Dan dia merupakan senjata utama dalam program kita lah. Yang mengendalikan dia ialah Coach IG dan saya. Okay? Memang kalau turun masuk CKS tu, dia punya penurunan dia belas-belas kilo sebulan. Bukan saya lah, tapi orang-orang yang masuk tu lah. Okay, so baju raya dah siap. Ini ialah antara siapa nak turun berat badan macam ni? Awak boleh nampak tak? Siapa nak turun berat badan macam ni? Macam dalam grup PMLS. Kan? Kalau awak tengok kan, Jebon 18 kg. Ini ialah maklumat yang saya ambil bila awal tahun tau. Sekarang dia orang lagi banyak turun berat. Kan? Ina 10 kg, Anwar 38 kg kan. Awak tengok Syarul Nazim 19 kg.
Mana yang banyak kita tengok yang banyak kan. Wardah 11 kg, Hasbullah 24 kg. Dia yang puluh-puluh tu ada banyak tau. Bob 29 kg kan. Mobas 26 kg kan. Ada yang 90 kg, Broming 100 kg pun ada kan. Wani, Rashid 54 kg. Okey, Arif 19 kg. Memang banyak orang yang boleh turunkan berat badan. Nak makan protein tu saya tak ada idea. Protein tu apa-apa yang bergerak, terbang, berenang tu you makan je lah. Okey. Salihuddin turun 10 kg dari 124 sekarang 114. Okey, Salihuddin, kalau setakat turunkan 10 kg tu memang kita boleh turunkan, tapi kalau kita gunakan cara yang betul kita boleh turun lagi banyak sampai 40 kg, 50 kg. So masalah utama orang ialah dia fikir dia tahu apa yang dia buat tu betul. Masalahnya kita tak nak you turun 10 kg and then you stuck sampai 2-3 bulan dan you tak tahu nak buat apa. Kat sanalah sebenarnya kesilapan berlaku. Semua orang ingat dia boleh turunkan berat badan dia dengan senang. Oh, sebulan turun 10 kg. Bulan kedua, kenapa tak gerak? Kenapa tak gerak? Kat sinilah coaching tu dia mainkan peranan yang penting. Okey? Boleh je turun berat. Saya pun boleh turun berat 5 kg dalam 1 minggu kan. Kan? Tapi it's not jawapan dia lah. Okay? Itu bukan jawapan dia. How to... Okay. Okay, hari ni tak perlu buka video Saya tak perlu buka video. Tak apa, saya tengok. Tak perlu buka video hari ni. Okay je. Saya nak tengok muka saya je. Saya fokus. Okay, 5 sebab kenapa semua jenis diet gagal dan cara-cara untuk berjaya. Okay, so hari ni saya tak nak bagi anda 5 sebab. Saya nak bagi anda satu sebab je. Kenapa awak buat diet ke semua benda pun tak berjaya, tapi kenapa ahli PMLS kalau dia buat dia boleh berjaya. Satu je saya ajar dalam PMLS. Anda cuba teka apa yang saya ajar dalam PMLS. Apa sebenarnya yang saya ajar dalam PMLS yang boleh menyebabkan semua orang turun berat badan? Cuba anda komen. Cuba anda komen. Nak tengok ulang macam mana ada orang semua. Tak apa, nanti saya bagi link lah dekat grup. Okay. Sian Hira. Hira kalau nak tak payah tengok, saya rasa ini permulaan je. Baik masuk PMLS je lepas ni. PM admin group anda. Stop karbo. Okay, ada tak apa cara sebenarnya yang saya ajar? Okay, stop karbo, PMLS semua orang stop karbo. Tapi kenapa ada yang berjaya, ada yang tak berjaya? Okay, sebenarnya dalam PMLS ni yang menyebabkan semua orang turun berat badan ialah disebabkan bukan disiplin, mindset. Dia ialah disebabkan oleh saya ajar orang fungsi badan, macam mana badan berfungsi. So bila saya ajar orang macam mana badan berfungsi, dengan anda faham macam mana badan anda berfungsi, anda boleh hack badan awak. Setiap badan berbeza. Of course, mindset, insulin, disiplin itu semua gabungan lah. Tapi yang penting ialah macam mana badan anda berfungsi. Anda kena faham. Kalau anda tak faham cara badan berfungsi, rugi. Awak tak boleh buat. Okay? Awak tak akan faham fisiologi badan tu, awak tak akan berjaya. Okay? Kat sinilah saya ajar. Yang lain tu semua group support lah. Betul lah Izan cakap, group support kita yang kuat. Okay. Okay, so saya kenalkan diri. Nama saya Afiq Daniel. Saya dulu dah buat macam-macam cara untuk turunkan berat badan, dan dah makan macam-macam produk untuk turunkan berat badan. Tapi masalahnya tak berjaya turun berat. Jadi kalau turun 10 kg pun, saya punya berat dia akan naik balik 5 kg, 10 kg. Siapa macam saya, dia turun berat dia naik, dia turun berat dia naik balik. Siapa macam saya kat sini, dia turun berat lepas tu dia naik balik. Kan? Kan? Ada je semua macam ni. Dia turun 10 kg naik balik 5 kg. Tapi untunglah 5 kg kan. So kenapa susah sangat? Belum cerita lagi shake-shake yang saya ambil lah, macam Herbalife, SD2, Juicemate 5 kan. Juicemate 5 kenal tak? Juicemate 5 pernah ambil tak dulu kan? Konon lah orang tu turun kan. Dr. Romzi kan. Itu pun saya ambil juga. Sampai kena sakit pinggang. Tak tahulah sakit apa kan. Saya dah try lah macam-macam. Dulu saya tak faham. Okay. Tak dua Allah. Saya tak faham kan. So saya seorang yang dah cari jawapan ni berpuluh-puluh tahun.
Saya seorang yang dah cari jawapan berpuluh-puluh tahun dan saya dah gagal berpuluh-puluh tahun. Okey? Jawapan saya bagi hari ni dia daripada pengalaman yang berpuluh-puluh tahun lah. Okey, saya share ni. Tengok diri saya yang dulu, macam mana keadaan saya. Kan? Beza tak dengan sekarang? Kan? Beza tak? Okey, jadi saya nak share dengan anda, kan? Kita jangan campur adukkan kesihatan metabolik dengan kesihatan fizikal. Dia dua keadaan yang berbeza. Siapa kat sini yang dipikirkan saya tak kurus sebab saya malas bersenam? Ada tak? Ada tak orang macam saya dia fikir saya tak kurus sebab saya malas bersenam? Cuba komen dekat grup. Dulu-dulu saya fikir macam tu juga, tapi ternyata tu fikiran yang salah. Dia sebenarnya salah, kan? Dia sebenarnya salah. Okay, dia berbeza. Aktiviti fizikal ni dengan kesihatan metabolik ni berbeza. Ada je orang yang dia tak bersenam tapi dia kurus. Pernah tengok tak? Orang tak bersenam tapi dia kurus. Contohnya anak saya, dia tak bersenam pun, main game je tapi six pack, kan? Pelik betul. Ada pula orang yang bersenam, dia tak kurus-kurus. Faham tak? Ada tak orang macam ni? Pernah tengok tak macam ni? Ada kan? Jadi sebenarnya bersenam ni dia untuk kuatkan otot, sihatkan badan. Saya tak kata bersenam tak bagus. Bagus, tapi just you buat senaman untuk nak turunkan berat badan, saya rasa tak betul lah. Okay, tak betul. Lagi satu ialah inflamasi. Inflamasi ni ialah satu keadaan di mana badan kita ni dia dalam keadaan terbakar. Okay. Dulu saya tak jaga makan, tengok muka saya. Bangun tidur je muka saya macam ni. Siapa kat sini dia bangun tidur muka dia lain, lepas sejam 2 jam muka dia jadi okey balik. Aduh. Aduh, teruknya semua. Ada tak? Dia bangun tidur kan, muka dia lain tau. Dia lepas 1 jam baru muka dia okey. Okey? Ini masalah inflammation lah. Saya memang macam tu. Okey? Ini inflammation dia ada banyak jenis, kan? Disebab badan simpan air. Dan nak kena kencing manis lah tu. Kau tahu tak? Okey, jadi jangan campur adukkan masalah kesihatan dengan masalah fizikal. Sorry, masalah metabolik dengan masalah fizikal. Kita gemuk ni disebabkan masalah metabolik. Faham tak? Kita gemuk ni disebabkan masalah metabolik. Bukan disebabkan oleh aktiviti fizikal. Yes, aktiviti fizikal memang boleh membantu, tapi bukan jawapan dia. Bukan jawapan dia. Of course, kalau awak join PMLS, kita akan ajar awak bersenam lah. Bersenam yang bakar lemak dan sebagainya. Dulu saya lari pun tak bakar lemak sebenarnya, kan? Dulu sebenarnya saya lari tu saya tak bakar lemak pun. Saya lebih kepada burn gula dalam badan. Lepas tu makan, tambah balik gula dalam badan. Sebab tu tak kurus-kurus. Okay, faham tak? Jadi anda kena faham, kita gemuk disebabkan oleh masalah metabolik. Cuba tulis dekat chat, kita gemuk disebabkan oleh masalah metabolik. Jadi faham ke masalah metabolik tu apa? Cuba tulis kat chat, kita gemuk disebabkan masalah metabolik. Betul. Jadi you akan ingat, okey, masalah metabolik. Sekarang macam mana kita nak tahu apa itu masalah metabolik? Apa masalah metabolik tu, coach? Okey, Jeffrey pun dah tulis masalah metabolik. Metabolik ni ialah di mana badan kita pandai gunakan lemak ataupun pandai menyimpan lemak. Menyimpan tenaga. Mengguna dan menyimpan tenaga. Metabolisme ni ialah keadaan di mana badan kita menyimpan dan menggunakan tenaga. Okey, hari ni tak cerita pasal metabolisme, tapi saya nak tahu, tanya anda. Okey, metabolisme siapa yang tinggi? Afif kiri ke Afif kanan? Afif baju putih ke Afif baju hitam? Metabolisme siapa yang tinggi dalam gambar ni? Sila vote.
Okey, semua salah. Metabolisme Afif yang tinggi ialah orang yang baju putih sebenarnya. Yang putih. Sebab semakin kita gemuk, semakin tinggi metabolisme kita. Semakin kita berat, kita perlukan banyak tenaga untuk pergerakan. Okey? Jadi sebenarnya baju putih yang metabolisme tinggi. Baju hitam metabolisme dia rendah sikit daripada baju putih. Okey? Sebab tu kalau kita turunkan berat badan, kita makin susah nak turunkan berat badan. Sebab metabolisme kita semakin kurang dan kurang. Sebab kita semakin ringan. Faham tak? Jadi sebenarnya metabolisme pun dia pecah dua cabang tau. Menggunakan tenaga dan menyimpan tenaga. Orang yang gemuk, dia bukan metabolisme rendah, tapi metabolisme dia rosak. Dia tak pandai gunakan lemak. Dia hanya pandai simpan tenaga je. Dia tahu dia makan, kejap lagi lapar, makan lagi. Macam tu. Faham? Itu sebab dia. Jadi banyak benda yang kita salah sebenarnya. Kalau salah benda-benda macam ni, awak takkan berjaya nak turunkan berat badan. Sebab konsep tu pun dah salah. Okay, faham tak? Nampak tak kat sini? Kita banyak benda kita tak tahu. Jadi dah lah kita tak tahu, kita nak turunkan berat badan. Macam you tak tahulah, you tak tahu kan? Sekejap, saya not allow lah. Macam kita nak pergi ke satu destinasi tu, tapi kita tak tahu pun tempat tu kat mana, kan? Jadi macam mana kita nak pergi tanpa GPS dan tanpa kita tahu? Jadi kita kena tahulah apa yang kita patut tahu. Ramai yang jawab baju hitam sebenarnya salah. Saya minta maaf, saya bagi tahu jawapan awak salah. Okey? Yang jawab baju putih tu you pandailah kan? Pandai. Mesti ada dengan voice note ni. Okey? Okay, so saya nak share sikit perjalanan kurus saya. Memanglah banyak story-story je kan dalam kelas ni kan. Okay, first kali perjalanan saya bermula dekat tahun 2019 lah. So sebenarnya untuk pengetahuan anda, saya ni seorang mualaf. Okay, saya bangsa apa? Okay, saya pun tak tahu saya bangsa apa. Saya bapa India, mak saya Cina. Okay, jadi mix lah. Kahwin dengan orang Melayu. So masuk Islam dah. So 2019 ni saya pergi ke umrah. Okay, pergi umrah dengan wife saya. Okay, sebab kami ada anak OKU. So kami nak doa lah supaya anak kita ni boleh bercakap. Okay, itu salah satu doa yang kami nak sampaikan kat sana. So bila pergi sana, wife saya dia buat satu kertas tau. Dalam kertas tu banyak gila orang kirim doa. Jadi saya tanya ulah wife saya, apa ni kan banyak orang kirim doa. Dia kata sebab baguslah kan doa kat sini, kita boleh terbaik lah kan. Terbaik. Saya tak tahu ayat yang terbaik dan sesuai. So saya kan, kalau orang cakap doa sini boleh makbul apa kan, saya doa lah. Saya kat sini, saya nak jadi kaya, saya nak jadi handsome, saya nak jadi kurus kan. Tak pernah kurus kan, betul tak? Doa yang selfish punya kan, untuk diri sendiri je. Lepas tu nak kerja senang kan. Saya doakan benda-benda macam ni. Depan Kaabah kan. Saya doa. So benda yang kita nak kan, kita doa. Kita bukan cakap kita nak kurus ke apa. Kita nak diberi jalan yang senang, diberi jalan yang betul. Sebab kita ni kan dah buat macam-macam perkara nak turunkan berat badan tapi tak berjaya. Jadi sebenarnya kita dah banyak kali gagal. So minta Allah buka pintu jalan untuk kita capai kesihatan yang baik saja. Okay. So selepas setahun, saya jadi macam orang kanan ni. So apa yang berlaku bila saya lepas saya doa tu, bila saya balik Malaysia, berlakunya COVID-19. Jadi saya dengan isteri saya terpisah selama, saya rasa lama juga, 2 tahun tau saya dengan wife saya PJJ. Okay. So terpisah selama 2 tahun. Jadi hasil daripada perpisahan tu lah, okay, saya tukar diet. Terpaksa lah kan, terpaksa tukar diet, terpaksa hidup sorang-sorang, jaga diri sendiri kan. Dan saya jadi orang yang baru. Okay. Perubahan orang kata tak terjangka kan. Hasil daripada doa tu, yelah semua ni Allah yang rancang kan. Okay. So first kali pada saya, kalau kita nak berjaya, first kali doa kita kena ikhlas. Okay. Kita doa, kita nak ikhlas, kita nak jadi orang yang sihat untuk keluarga kita. Tu satu. Kedua, lepas doa, tindakan awak tu kena betul.
kan. Kalau diberi tindakan, sebab kalau awak nak kurus, awak nak berjaya kan, apa yang awak buat tu dia kena, kalau 10 perkara awak perlu lakukan, awak kena lakukan 10 perkara tu dengan betul. Kalau satu salah pun dia akan sabotage awak punya program kurus awak. Kan? Sebab saya banyak pengalaman. Dulu saya buat IF, saya tak jaga makan. Dulu saya jaga makan, saya tak exercise. Dulu saya exercise, saya tak jaga makan. Dia sentiasa ada je satu benda yang salah, kan? Contohnya macam kita, kalau kita pergi KFC kan, kita tak buat duit, boleh beli tak? Tak boleh, kan? Kalau kita pergi tempat tu, kita nak makan KFC, kita tak pergi kat tempat KFC tu pun tak boleh juga, kan? Kita kena berada di tempat yang betul, waktu yang betul, dan juga bawa benda yang diperlukan lah, macam duit kan. Contohnya kita pergi KFC pukul 4 pagi, mana buka. Jadi benda ni kita boleh nampak, tapi dalam PMLS, program kurus, awak tak nampak pemboleh ubah tu. Faham tak pemboleh ubah tu apa? Siapa tak faham pemboleh ubah tu apa? Faktor-faktor lah. Faktor-faktor tu kadang-kadang awak tak nampak, kan? Awak tak tahu yang apa yang awak buat tu salah, kan? Sebab tu lah ni, kalau saya cakap KFC 4 pagi, awak boleh bayangkan kan, oi, pergi KFC bawa duit 4 pagi. Tempat yang betul bawa duit, tapi waktu yang salah, kan? KFC you boleh bayangkan, tapi bila saya cakap analogi tu awak boleh bayangkan. Tapi bila saya bagi tentang kurus kan, awak mungkin tak faham apa yang buat tu salah, kan? Ada banyak sebenarnya. Jadi kedua, tindakan awak kena betul. Ketiga, tindakan yang betul ni dia datang daripada keputusan yang betul. Kadang-kadang orang keputusan yang betul pula datang daripada ilmu yang betul. So dalam PMLS ni kita bagi ilmu saja pada anda. Kadang-kadang kan awak buat keputusan tu salah. Awak dah buat dah lazy keto semua, tapi keputusan awak tu salah. Sebab apa? Awak tak cukup ilmu. Awak tak tahu pun benda ni tak boleh makan, benda ni tak boleh buat, kan? Jadi rugi kat sana. Okey? Jadi rugi kat sana. Jadi apa yang buat tu salah, kan? Rugi je awak buat, tapi salah. Okey? Jadi apa yang PMLS share ialah kami nak share ilmu-ilmu pada anda supaya anda boleh praktikkan. Okey? Sangat penting. PMLS ni tak ada apa, dia share ilmu saja program ni. Kan, share ilmu bagi anda konsisten, berjaya, disiplin dan sebagainya lah. Okey, jadi proses ni kita panggil proses apa? Proses ni ialah proses buang lemak lah. So sebelum kita nak buang lemak, kita kena tahu macam mana badan kita simpan lemak, dan apakah itu lemak, dan kenapa badan kita simpan lemak. Okey, siapa boleh tahu kenapa badan kita simpan lemak dan untuk apa lemak dalam badan kita ni? Boleh tak anda bagi tahu fungsi lemak dalam badan awak? Cuba try bagi jawapan. Fungsi lemak untuk apa? Untuk tenaga, kekal haba. Okey, lagi? Simpanan masa kebuluran. Okey, lemak juga dia bertindak sebagai cushion dalam badan kita lah. Okey. Antara organ-organ kita bila ada lemak kan, dia ada cushioning sikit dekat badan kita. Dan juga ada banyak lah tenaga kan, simpanan. Itu betul, sangat betul. Okey, lemak untuk kekalkan haba itu sebenarnya brown fat. Okey, BAT, brown adipose tissue. Untuk panaskan badan. Memang ada lemak jenis ni. Dia ada white adipose tissue, brown adipose tissue, beach fat pun ada. Banyak jenis tau lemak ni. Okay, sekarang kita nak buat eksperimen dengan anda. Okay, sebelum kita nak buang lemak dalam badan kita, kita kena faham macam mana badan kita simpan lemak. Okay, so saya nak anda kira berat ideal anda dalam cm berapa. Jadi, tinggi anda tolak dengan 100 berapa? Boleh tak anda tolak? Macam saya kan, 170 cm, saya tolak dengan 100. Berat ideal saya dalam 70 kg. Okay, so berat ideal anda berapa? Tinggi anda tolak dengan 100. Saya punya 70 lah.
Okay, kita tengok. Sekarang coach berat ideal atau rendah lagi? Okay, berat saya tak ideal lagi. Saya sekarang 76. Berat ideal saya 70. Okay lah tu. Dah mantap dah. Ya, ini secara tak langsung sajalah kalau nak build muzzle dan sebagainya. Kalau orang nak build muzzle. Okay. Okay, kita tengok. Banyak kan? Okay, sekarang berat ideal you dah tahu. Sekarang berat anda tolak dengan berat ideal awak. Okay, ini berat saya dululah 83 kg kan. Sekarang dah 76, 75, 74. Taklah 74. 76, 78 kan. Okay, awak boleh tolak. Kita nak tengok berapa lebihan berat yang awak ada. Okay. 83 tolak 70, 13 kg. Saya ada lebihan 13 kg. Tapi ni dululah, sekarang dah lain. Okey. Cuba awak kira berapa berat lebih yang awak ada. So 5 kg, 4 kg je. Biasa 20, 30 kg. Okey, 21 kg. Tu Zaidah. Lagi mana? Jawapan lagi. $20 kg, 11 kg kan? Peratus Ain takkan 39 kg. 62 kg. Okey, inilah lebihan berat badan yang anda ada kan untuk diturunkan. Jangan risau, testimoni kita semua memang berat. Turun berat banyak macam ni. Okey. Rizwan dalam 48 kg. Ish. 48 ke 50 kg lah. Alah, dapat turun 30 kg pun dah okey kan? Betul tak? Okey, so itulah berat lebihan yang anda kena turunkan lah. Okey, anda faham tak? Jadi 12 kg, 14 kg, 5 kg, 16 kg, 46. Kena hampir MLS kita sukalah orang yang ada banyak berat lebihan ni kan, kita boleh bantu. Yang berat yang bawah 10 kg tu agak sukar nak turunkan, tapi anda kalau duduk dalam grup, confirm anda boleh turunkan juga. Okey, sebab kita ada banyak grup. Grup orang yang kurus, grup orang yang overweight kan. Okay, so saya nak connect my Okay, so naik kg turun kg ni saya lah sambil pergi jogging apa semua kan. Okay, so sebelum kita nak turunkan 20 kg, 30 kg dalam badan, kita kena faham tau fisiologi badan kita, macam mana dia berfungsi. Wah, dah 10.40 dah, alamak. Okay, belum start lagi dah 10.40 kan. Okay, so sebelum kita nak buang 20 kg dalam badan, kita kena faham macam mana badan kita simpan begitu banyak lemak dalam badan kita. Nak belajar tak? Macam mana badan kita simpan begitu banyak lemak dalam badan kita? Dia ada teori tau, dia ada cara kenapa badan kita simpan begitu banyak lemak. Kalau awak tengok macam sampai 14 kg kan, lemak dalam badan kan, 40 kg kan, kenapa badan kita simpan banyak sangat? Siapa nak belajar bab ni? Kan, okey. So, permulaan ialah bila kita makan karbo dengan banyak kan, bila kita makan karbo dengan banyak, badan kita akan tukarkan dia menjadi gula dalam darah melalui satu enzim ni, enzim amylase. Okey, tak perlu hafal tak perlu hafal. Enzim amylase. Bila dia tukar gula dalam darah kita hanya boleh disimpan 4 ke 5 gram sahaja. Siapa tahu 4 ke 5 gram ni berapa banyak? Siapa tahu 4 ke 5 gram ni berapa banyak? 4 ke 5 gram ni dia satu paket gula MACD. 4 gram. Okey, satu camca teh gula. Okey, itu saja yang boleh disimpan dalam badan kita.
Jika lebih, badan kita dia akan menghasilkan insulin. Insulin ni dia akan tukarkan lebihan gula tu menjadi glycogen dalam hati. Siapa tak pernah dengar perkataan ni? Siapa tak pernah dengar perkataan glycogen? Siapa kat sini tak pernah dengar perkataan glycogen? Pernah dengar tak? Tak pernah. Ridwan tak pernah dengar. Tak pernah dengar juga. Satu camca tu sudu kecil. Ya, sudu kecil. Okey, glycogen tu dia ialah gula dalam hati kita. Okey? Dan simpanan dia dalam 100 gram saja. Okey? 100 gram saja. So glycogen ni dia ialah gula dalam hati kita lah. Bila gula dalam badan kita kurang, glycogen ni yang akan bila gula dalam hati kita kurang, glycogen ni yang akan top up dalam badan kita. So dia akan simpan gula dalam hati kita 100 gram. Bila berlebihan daripada 100 gram ni, bila kita makan, pagi makan, tengah hari makan, kan, apa yang badan kita buat, terlalu banyak tenaga masuk, badan kita akan tukarkan tenaga berlebihan tu, kan, gula berlebihan tu daripada gula menjadi lemak badan. Okey? Dan ini dinamakan triglyceride. Okey, nama tu ialah triglyceride lah. Jadi dia nampak tak? Dia ada proses-proses dia. Okey, dia ada proses-proses dia. So lemak dalam badan ni dia akan simpan lah 40 gram, 50 kg, 40 kg, 10 kg, dan seterusnya. Okey. Lemak ni dia kawan kita tau. Badan kita disimpan lemak sebab dia adalah tenaga simpanan untuk masa depan. Tapi masalahnya kita kena tahu gunakan lemak tu sebagai tenaga. Okey. Tapi masalahnya lemak badan kita dia boleh penuh. Faham tak lemak badan boleh penuh? Okey, Osman kata sikitnya kan. Sikitnya boleh simpan. Ya, badan kita tak boleh simpan gula dengan banyak. Dia boleh simpan sikit je. Sebab dia perlukan sikit je pada sesuatu waktu. Kalau banyak gula dalam badan, banyak gula dalam salur darah, dia sangat inflamasi kepada badan. Dia boleh rosakkan saraf. Okey? Saraf otak, saraf mata, saraf kaki, semua dia boleh rosak. Sebab tu bila orang diabetik ni dia macam-macam penyakit. Okey? Bukan sebab dia sakit kaki ke apa, sebab gula dalam badan dia tinggi, dia inflammation sangat tinggi dalam badan. Okey, siapa kat sini faham apa tu lemak penuh di seluruh badan? Masalah sekarang manusia ni, dia punya lemak dia tak boleh simpan terlalu banyak. Setiap orang ada simpanan lemak dalam badan dia tersendiri. Okey? So bila lemak dalam badan kita penuh, kan? So bila kita makan, kan, bila kita makan, dia akan tukar kepada gula dalam darah. Lepas tu gula darah tukar kepada glycogen dalam hati. Glycogen pula nak tukar menjadi lemak di seluruh badan, kan? Bila kita terlalu gemuk, badan kita dah tak boleh terima dah. Okey, dia dah tak boleh terima. Bila badan tak boleh terima, tadi kan saya cakap triglyceride kan? Triglyceride awak akan naik. Okey? Triglyceride akan naik. Lepas tu glycogen dalam hati ni akan penuh. Okey? Bila dah penuh, gula boleh tak tukar jadi glycogen dalam badan? Boleh tak? Kalau lemak penuh, gula dalam hati penuh, glukos dalam darah boleh tak tukar jadi glycogen dalam hati? Ya, tak boleh. Jadi apa yang berlaku ialah gula awak akan naik tinggi. Dan keadaan lemak penuh ni, dia tak berlaku pada orang yang gemuk sahaja. Orang yang kurus pun dia punya lemak penuh. Orang yang kurus pun dia ada lemak dia penuh. Faham tak? Sebab tu awak nampak ada orang yang kurus tapi dia ada diabetik. Pernah tak dengar orang yang kurus, kan? Pernah tak dengar kan orang yang kurus tapi dia ada diabetik? Dekat office awak ke, dekat office awak ataupun jiran, saudara mara, kan? Ada tak perkara macam ni?
Ada kurus tapi kecil manis, saudara saya kan. Sebab apa? Apa yang berlaku ialah badan dia, apa yang berlaku ialah lemak badan dia dah penuh. Alamak, kenapa jadi macam ni? Apa yang berlaku ialah lemak badan dia dah penuh, jadi dia tak boleh transfer. Okey. Lemak badan dia dah penuh, jadi badan dia tak boleh tukarkan glycogen menjadi hati. Glycogen dalam hati tu menjadi lemak. So benda ni berlaku kat semua orang lah. Sebab tu dalam PMLS ni kami nak bantu anda. Sekarang mungkin anda tak ada kecil manis dan sebagainya. Kita tak nak tunggu bila anda ada kecil manis, barulah kita nak tolong. Okey. Tapi ada je grup kita, ada grup kita ada grup kecil manis jugalah. Siapa yang ada diabetik boleh masuk dalam grup tu. Okey, Coach Faizal yang handle. Dia yang pandai lah. Saya tak pandai sangat. Boleh ejak ubat ke apa ke kan. Dia yang pandai. Okey. Jadi kat sini ada tak orang yang ada kencing manis, bacaan gula dia tinggi, ataupun ada pre-diabetic? Ada tak? Ada tak siapa nak komen? Saya tak ada kencing manis. Kenapa? Ada kencing manis ke? Tutup muka. Tak payah risau. Kita jangan malu dengan kencing manis. Okey? Kita jangan malu dengan kencing manis. Benda ni ialah penyakit metabolik. So bila kita dah kena kencing manis kan, first sign dia ialah kita obesity. Tapi obesity ni kadang-kadang orang kurus pun dia tak nampak. Terus kita boleh tengok anda punya bacaan triglyceride. Kita tengok bacaan triglyceride anda pun kita dah tahu dah anda punya tahap kesihatan kat mana. Lepas tu bila triglyceride tinggi, awak akan kena fatty liver. Bila fatty liver, awak akan kena pre-diabetic. Bila pre-diabetic, awak akan kena diabetic kalau tak jaga. Lepas tu awak akan ambil ubat-ubatan. Lepas tu awak akan kena sakit jantung dan sebagainya. Okay? Sebab inflammation berlaku dekat salur darah, banyak plugging berlaku dan jantung pun susah nak work betul-betul lah. So kena ambil pencair darah lah, macam-macam lepas tu. Okay. Semua ni disebabkan oleh diabetik anda. Okay. Dan anda diabetik disebabkan oleh pemakanan anda. Dan tak ada orang boleh paksa awak makan. Awak sendiri je yang nak makan apa yang awak nak makan. Betul tak? Ada ke orang boleh paksa awak makan? Coach, macam mana nak cairkan darah? Okay, dalam PMLS kita ada supplementation lah yang boleh membantu. Tapi dia taklah cair macam biasa. Saya pun ambil juga supplement tu. Okay. Dia ada vitamin E, dia ada omega kan, dia akan cairkan darah. So bila masuk PMLS, don't worry, semua dah di orang kata apa? Semua prosedur protokol semua dah siap lah untuk anda. Tapi anda kena faham jugalah benda-benda macam ni kan. Takkan orang suruh ambil awak makan je kan. Awak kena faham juga untuk apa dan sebagainya. So semua ni bermula daripada lemak yang penuh. Orang putih panggil, kalau nak kaji tentang benda ni, saya bagi keyword fat threshold. Okay. Kalau nak kaji tentang benda ni, awak search nama ni, fat threshold. So orang kurus pun dia ada fat threshold dia, orang gemuk pun ada fat threshold dia. Macam saya, bila saya berat 110 kan, macam-macam simptom dah keluar. Kencing malam sampai 5 kali 4 kali. Lepas tu cepat penat kan. Itu semua macam dah menunjukkan simptom lah. Dan triglyceride saya tak check lah waktu tu. Okay, saya tak check. Saya ada buat medical report tapi saya takut nak ambil. Sama macam tu. Saya takut nak ambil, saya takut nak terima kenyataan. Okay, satu orang gemuk dan kurus, ada satu hormon saja yang membezakan mereka. Jadi, apakah hormon tersebut? Siapa tahu? Dia makan makanan yang sama tapi kenapa result dua orang tu berbeza? Contohnya awak dan suami awak kan, awak masak, makan sama-sama, tapi kenapa seorang tu gemuk, seorang tu kurus? Ada tak? Ada tak orang macam ni? Dia makan makanan yang sama tapi dia seorang je yang gemuk tapi suami dia kurus, ataupun suami dia kurus, suami dia gemuk, isteri dia kurus. Ada tak macam ni pasangan? Seorang gemuk, seorang kurus, ada tak? Okey, apakah hormon yang membezakan
Apakah hormon yang membezakan dua orang tersebut? Ada orang jawab Team A. Team A apa ni? Team A jawab Kak Tim ke? Kak Tim jawab insulin. Jadi jawapan dia betul lah. Okey. Sebenarnya jawapan kita insulin. Bila insulin tinggi kita akan simpan lemak. Bila insulin rendah kita akan gunakan lemak sebagai tenaga. Jadi macam mana kita nak buat bagi insulin kita rendah? Jadi selama kita belajar hari ni kita dah tahu gemuk disebabkan masalah metabolik. Okey, masalah metabolik ni ialah di mana kita cekap menyimpan lemak tapi tak pandai gunakan lemak. Okey, kenapa kita simpan lemak? Okey. Kenapa macam mana badan kita simpan lemak kan? Lepas tu apa hormon yang menyimpan lemak? Hormon yang menyimpan lemak ialah insulin. Awak tulis dekat chat. Hormon menyimpan lemak ialah insulin. Cuba tulis dekat chat. Baru awak boleh faham. Cuba tulis ramai-ramai. Kak Aziana ada ke? Kak Aziana juara kita. Hormon menyimpan lemak tu ialah insulin. Awak kena ingat tau. So, apa yang trigger insulin ni kan? Kena faham. Apa yang trigger insulin ni? Okey. Ini ialah buku Pok Cik lah. Siapa yang join PMLS, ada menggunakan suplemen yang Pok Cik sarankan kan, you akan dapat buku ni daripada Pok Cik. Okey. Dalam buku ni memang banyak lah dia punya page dia, 350 muka surat. Kalau kita buat watch note sehari satu page pun setahun tak habis. Okay. So kesimpulannya semua orang ada kapasitas had aja menyimpan lemak. Inilah yang saya cakap tadi. Tapi lukisan Pok Cik lagi best lah kot kan. Okay. Nampak tak? Maka badan anda tak boleh menyimpan lemak dan gula. Lemak tak dapat simpan, dia akan berenang dalam saluran darah kan. Okay. Lebih kurang macam ni lah apa yang saya cakap tadi. So apa insulin tu? Insulin tu ialah sejenis hormon yang dikeluarkan oleh pankreas bila kita makan makanan yang bergula. Bergula ni bukannya gula yang manis tau. Gula yang tak manis pun kira juga. Airi Zakwan, macam mana dapatkan buku daripada Pok Cik? Mesej tak bala-bala berbulan-bulan. Okay. So nak dapatkan buku ni memang kena PM coach anda lah. Okay. Buat belian, jadi ahli dan sebagainya. Okay. So ini ialah Pok Cik lah. Okay. Saya tak nak cerita pasal buku dia. Saya nak cerita pasal lain ni. So sebenarnya insulin ni dia bertindak balas terhadap makanan. Jadi makanan tu dia tak kira lah makan sosis ke, makan nugget ke, makan roti ke. Apa yang badan kita kenal ialah badan kita mengenal makronutrisi. Siapa tak faham apa itu makronutrisi? Siapa tak faham apa itu makronutrisi? Kalau tak faham, tak bolehlah teruskan. Oh, suara kurang jelas. Sorry. Saya dekatkan diri saya dengan mic saya. Okey, siapa yang tak faham tentang makronutrisi? Makronutrisi adalah komponen dalam pemakanan. Betul. Okey, makronutrisi ni, makro tu maknanya besar. Nutrisi besar dalam makanan kita. So dalam pemakanan kita ada 3 makronutrisi. Satu ialah lemak. Okey. Lemak ni dia paling kurang spike insulin. Maknanya bila you makan lemak, badan you dia seakan-akan dia tak bertindak balas dengan insulin tersebut. Bila you makan lemak, badan kita dia tak perlukan insulin untuk simpan lemak dan sebagainya. Faham tak? Pelik ke? Pelik sangat. Kan? Maknanya bolehlah makan lemak coach. Boleh. Okay. You makan. Kena ambil guard reset ke untuk permulaan? Tak payah guard reset. Kita punya group bukan buat guard reset. Okay. So first kali ialah lemak. Lemak dia tak spike insulin. Okay. Kedua ialah protein. Okay. Protein ni dia spike insulin sikit. Sebab ada juga protein yang akan ditukarkan menjadi gula dalam badan kita. Okay. Tapi kalau karbohidrat, dia akan spike dengan masa yang singkat, sangat banyak.
Jadi bila kita makan karbo kan, badan kita dia akan keluarkan banyak insulin. Kalau kita makan karbohidrat, badan kita akan keluarkan banyak insulin. Kalau kita makan lemak, badan kita dia akan keluarkan insulin yang sangat kurang. Okey, faham tak? Jadi badan kita dia bukan kalkulator, dia ialah satu jasad yang bertindak balas dengan hormon badan. Faham tak kat sini? Siapa tak faham saya boleh terangkan lagi. Kita tak boleh makan pun lemak dengan banyak. Kita tak boleh makan lemak dengan banyak pun. Jangan risau, kan? Okey, IJ Umu Muas kata, saya kurus kering, nampak tulang, macam mana ada insulin resistant. Okey, itu GDM ni dia bagi tanda tau kat kita, yang bagi tahu kita yang kalau kita capai berat tu mungkin kita dah kena diabetes, kan? Sebab orang yang biasanya orang yang mengandung, berat badan dia naik, betul tak? Naik sampai satu tahap di mana dia tak boleh besar lagi, jadi badan dia, gula tu tak boleh simpan dalam badan dia. Jadi dia kena kecil manis waktu dia mengandung. Jadi cuba fikir berat waktu tu berapa. Jadi waktu you tak mengandung tapi you berat sama macam tu, you akan kena kecil manis lah. Itu je. Sifir dia macam tu je. Tapi dalam bila awak bersalin tu memanglah ada hormon-hormon yang menjadikan awak kecil manis. Dia pada trimester ke-7 kan? Trimester ke-7. Bulan ke-7 kan? Bulan 6, 7, 8, 9 tu sebenarnya baby tu dia semakin membesar. Jadi memang ada perubahan hormon dalam badan lah. Okey. Okey, apa tujuan pesakit diabetes cucuk insulin? Nak bagi insulin spike ke? Okey, tak. Tujuan orang yang diabetes tu dia cucuk insulin sebab ni macam ni. Okey, saya ni sikit Ni lemak badan. Okey, ini gula dalam badan. Gula dari makanan. Okey, gula dari makanan. Gula dari makanan atau gula badan lah. Okey, sekarang badan kita dia ada dua tenaga, lemak dan gula. Okey. Jadi apa yang, kalau orang biasa dia ada insulin dalam badan, apa yang berlaku ialah bila dia makan, cepat badan dia simpan menjadi lemak badan. Faham tak? Jadi dia cepat, berat dia cepat naik. Berat cepat naik. Okey, ini tanda pertama kita ada something wrong. Okey, jadi bila orang kecil manis, kenapa dia kena ambil insulin? Kalau dia tak ambil, dia ambil insulin sebab dia nak gula daripada makanan dia ditukarkan menjadi lemak badan. Itu yang benda yang paling, orang kata apa, paling basic. Ini ialah soalan tambahan saya tengok dekat chat. Jadi tujuan orang kecil manis dia ambil insulin ialah nak tukarkan gula daripada makanan dia menjadi lemak badan lah. Dan juga turunkan gula. Okey, dan juga turunkan gula dalam badan dia. Sebab tujuan utama nak turunkan gula ialah tak nak gula tinggi lah, nanti banyak saraf-saraf yang rosak. Okey, so tujuan utama dia ambil insulin sebab dia nak tukarkan gula-gula dalam darah dia menjadi lemak badan. Jadi nanti badan dia akan gunakan lemak sebagai tenaga. Okey. Masalahnya kalau you tak ambil jadi apa? Sekejap saya terangkan Saya tahu apa soalan awak, jadi saya nak jawab. Okey, masalahnya, apa masalah kalau dia tak ambil insulin shot? Gula dalam makanan dan darah lah. Okey, sebab yang tukarkan gula daripada makanan menjadi gula dalam darah is enzim alpha amylase lah. Yang tu tak ada masalah. Tak ada orang yang tak ada masalah tu. Okey, jadi apa yang berlaku ialah kalau you tak ambil insulin kan, you rosak insulin, you tak ambil, apa yang berlaku ialah gula you sangat tinggi. Okey, gula you sangat tinggi, dia menjadikan badan awak inflammation. Inflammation nanti you punya urat saraf mata, kaki, otak you akan rosak lah. Okey, inflammation satu. Kalau you tak ni, jadi dia tak boleh pergi sini kan, dia tak boleh kan. Apa yang berlaku ialah bila badan you dia punya gula tinggi,
Kan, lepas tu dia tak dapat gunakan dalam sel. Apa yang berlaku ialah badan you dia akan curi tenaga daripada lemak awak. Jadi bila pecahkan lemak, ketone awak tinggi. Okey. Bila awak pecahkan lemak, ketone awak tinggi. Jadi awak ada satu keadaan di mana gula tinggi, ketone pun tinggi. Faham tak? Gula tinggi, ketone pun tinggi. Ketone ni bila kita gunakan lemak sebagai tenaga lah. So badan akan curi lemak daripada badan dia. That's why orang yang kecil manis dia kurus. Orang yang kecil manis dia kurus. Sebab satu, dia tak ada insulin. Dua, bila tak ada insulin, badan akan curi lemak daripada badan kita. Jadi sebenarnya PMLS pun sama. Kita buat benda yang sama tapi secara sihat, secara terkawal. Ketone pun tak boleh terlalu tinggi dan sebagainya. Yang ni ilmu is sangat advance lah. Okay. Malam ni, hari ni, pagi ni memang tak boleh cover. Faham tak? Sangat advance ilmu ni. Okay. Jadi awak faham tak kat sini? Siapa tak faham slide ni? Tak faham pun tak apa kan. Kita belajar je. Faham tak kat sini? Kenapa orang insulin, orang kecil manis dia ambil insulin dan sebagainya? Faham tak? Cuba tekan dekat chat. Tak faham. Tak faham pun tak apa. Faham pun tak apa. Kan? Okey kan? Faham sikit-sikit kan? Sebenarnya kalau kita sihat, kita punya gula kena kurang. Okey? Gula kena kurang. Kalau kita sihat, gula kena kurang, ketone kena naik. Kalau kita makan, biar ketone tu turun, gula tu naik. Itu yang sepatutnya. Okey? Dia macam ni. Ketone ni ialah pembakaran lemak lah kan. Nanti dalam PMLS kita akan ajar. Don't worry. Semua kita ajar. Okey, jap saya padam dulu. Saya dah padam ni. Okey. Saya ada buang batu hempedu. Efek ke buat AFLK ni lambat turun berat ke? Okey, kalau buang batu hempedu je okey je. Kalau buang hempedu tu yang problem kan? Ada buang hempedu ke? Okey, jadi kita tahulah insulin ialah reaction terhadap makanan. Awak dah tahu Okey, next punya hormon. Okey, siapa pernah dengar hormon leptin dengan ghrelin? Siapa pernah dengar hormon ni? Pernah dengar tak hormon leptin ghrelin? Bulan puasa tak boleh lah minum kan. Leptin pernah dengar kan. Ghrelin pernah dengar tak? Siapa tak pernah dengar? Tekan dua-dua-dua lah. Kalau tak pernah dengar, tekan dua-dua-dua. Kan? You all kan suka tekan dua-dua-dua, tiga-tiga, satu. Hormon lapar ke tu? Ya betul, hormon lapar. Okey. Ghrelin dengan leptin. Leptin ni ialah hormon kenyang. Okey, dia akan dirembeskan oleh sel lemak dalam badan. Maknanya lepas kita makan, kita akan rasa kenyang sebab sel lemak kita merembeskan hormon leptin ni kepada otak kita. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah bila kita lepas makan, kan? Bila kita lepas makan, sel lemak ni dia akan send signal kepada otak kita. Siapa yang rasa kan? Siapa yang rasa dia kenyang sebab dia lepas makan? Siapa yang rasa macam ni? Dia kenyang sebab dia lepas makan. Bukannya sebab sel leptin pun. Siapa yang rasa macam ni? Siapa yang rasa macam ni? Dia kenyang sebab dia lepas makan, bukan dia sebab sel leptin ke apa. Okey, sebenarnya kan kalau awak kat dalam PMLS kan ramai orang yang dia puasa, lepas tu
Bila dia makan sikit je dia kenyang. Dia memang ada ramai orang macam tu. Siapa kat sini bila dia puasa kan, dia makan sikit je buka puasa dia dah kenyang dah. Belum makan apa-apa lagi. Lepas tu dah kenyang. Kenapa Kan? Tak makan apa lagi pun. Lepas tu dah kenyang. Ada tak macam ni? Kan? Ada. Sebab apa? Sebab bila kita berpuasa, kita merendahkan leptin resistance kita. Otak kita dia cepat terima signal dah kenyang. Ataupun kalau awak makan telur 3 biji pun awak dah kenyang. Sebab apa? Sebab lemak dalam telur tersebut dia dirembeskan. Bukan lemak dalam telur tersebut lah. Bila kita makan tu dirembeskan. Jadi dalam PMLS ni sebenarnya ramai orang dia tak lapar pun. Tapi lepas makan dia kenyang. Cuma kita kena bagi dia belajar makan lebih sikit lah. Jangan makan terlalu banyak. Jangan makan terlalu sikit. Dalam PMLS ni masalah orang nak makan terlalu sikit. Jadi itulah masalah dia. Makan sikit sangat. Kita kena makan lebih. Okay. Jadi dalam PMLS kalau you join, nak kata lapar tu jarang lah. Tapi lepas makan awak akan kenyang. Okay. Okay, jadi saya nak share sikit. Ghrelin ni ialah hormon lapar. Okay. Leptin ni ialah hormon kenyang. Dan dua-dua ni dia bertindak macam jongkan-jongkit. Kalau awak lapar, awak tak akan kenyang. Dan kalau awak kenyang, awak tak akan lapar. Okey? Sebab dua hormon ni dia bekerjasama. Dia satu naik, satu turun. Jadi awak tak boleh lapar dan kenyang pada waktu yang sama. Tapi kalau craving tu lain. Craving lain. Okey? Craving lain. Craving tu lain. Itu bukannya lapar. Okay, craving tu tak cukup mineral dalam badan. Bila tak cukup mineral dalam badan, you rasa macam nak makan ni, makan tu kan. Contoh nak makan coklat, tak cukup magnesium kan. Orang yang jarang makan sayur ni, dia nak cari benda yang manis-manis je kan. Macam tu. Ataupun kalau nak makan benda goreng-goreng, sebenarnya dia tak cukup garam kan. Kalau makan benda garam dengan cukup, awak tak adalah nak craving makan goreng-goreng. Kalau craving T-Life tak cukup vitamin apa ya? T-Life tu tengoklah awak beli yang manis-manis ke, awak beli boba ke kan. Okey, jadi kan macam ni. Dia ada perumpamaan. Kalau tak makan, insulin awak akan rendah. Bagus ke tak bagus insulin rendah? Bagus ke tak bagus insulin rendah? Bagus. Okey, ada orang jawab bagus. Tapi kalau awak tak makan, leptin awak akan rendah. Bila leptin rendah, awak akan ghrelin tinggi lah. Lapar lah. Ghrelin lah. Allah. Okey. Bila leptin rendah, dia akan menurunkan metabolisme awak. Okey. Bila leptin rendah, dia akan menurunkan metabolisme awak. Kalau awak makan, okey, kalau awak makan, insulin awak akan naik. Tak bagus. Okey, leptin tak bagus. Tapi leptin naik bagus, metabolisme naik. Okey. So leptin ni dia akan bagi tahu otak kita dia akan signal kepada thyroid untuk naikkan metabolisme selepas makan. Sebab tu orang office dia makan kan, balik dia berpeluh-peluh. Pernah tengok tak? Office awak dia tak buat IF, dia pergi makan tengah hari balik berpeluh-peluh macam main bola. Ada tak? Contoh, mesti ada punya lah kawan-kawan awak yang macam tu. Ada tak? Cuba kita tahu, ada ke tak? Sebab apa? Sebab dia lepas makan, badan dia banyak tenaga. Badan dia suruh naikkan T-cell dalam badan dia lah. So dia akan berpeluh-peluh sebab memang metabolisme dia naik. Kita pula buat IF ni, jalan tengah panas pun tak berpeluh sebab kita memang menyimpan tenaga. Badan kita kedekut nak guna tenaga. Okay? Macam saya buat IF, lepas tu demam, banyaklah guna tenaga. Sebab bila demam, temperature tinggi, betul tak? Betul tak? Kalau demam temperature tinggi, kita ni panas je macam oven. Bila panas tu banyak guna tenaga tau. Jadi demam sebenarnya dia boleh turun berat banyak. Tapi janganlah demam selalu kan. So badan kita tak boleh terlalu panas pun. Okay. Tak bagus ya kalau tak banyak guna tenaga. Bukan tak bagus, tapi badan kita ni dia pandai. Bukan tak bagus, tapi badan kita ni dia pandai.
dia pandai adjust tenaga. Kalau you buat IF you tak makan, memang dia akan turunkan metabolisme awak. Tak boleh buat apa, memang macam tu. Saya cepat berpeluh terutamanya selepas makan. Oh, bagus lah tu. Okey, jadi macam mana kita nak makan, kan? Jadi macam mana kita nak makan bagi insulin kita rendah tapi leptin kita tinggi? Macam mana? Nampak tak kat sini? Okey, nampak tak kat sini? Macam mana kita nak makan bagi insulin kita rendah tapi leptin tinggi? Burn lemak, insulin rendah burn lemak, leptin tinggi tak lapar. Macam mana? Inilah dia. Inilah dia jawapan untuk anda hari ni, macam mana nak kurus. Dapat tak jawapan dia? Awak bermain dengan dua hormon ni je dulu. Burn lemak, insulin tinggi. Okey, inilah kita punya orang yang turun berat 100 kg. Okey. Orang yang turun berat 100 kg ada dua orang sebenarnya. Seorang lagi Marini lah. Marini. Okey, Marini turun berat 90 kg. 90 ke 95 kg lah. Dah tak boleh turun dah kan. So apa yang dia buat ialah dia menurunkan insulin dia sebanyak mungkin, naikkan leptin dia dan naikkan metabolisme dia. Ini broming kita lah. Dan Musnuk selalu je dengar kan. So nampak tak perubahan dia? Macam mana dia buat? Ini adalah orang-orang lain kan, under team kita juga. Ini Nasrul. Okay. Ni Marwan, Salman. Nampak tak? Semua dah turunkan berat. Bila time nak sunbathing boleh je pukul 8 pagi kan, kena matahari. Ni Gufran 134 ke 77 kan. So Gufran punyalah turun berat banyak. Tapi dalam CKS dia dapat nombor 7 je. Saya dalam CKS cabaran kurus sihat yang dalam PMLS ni, saya top 30 pun tak dapat. Saya top 30 pun tak dapat. Bayangkan. Jadi memang best lah kalau masuk program kurus kita kan. Ini antara hadiah dia lah. Okey, jawapan dia ialah anda kena buat IF dan anda kena buat lazy keto. Sebab bila you buat IF kan, you menggunakan tenaga. Okey. Bila you buat IF, you menggunakan tenaga. So bila you makan, you tak makan karbohidrat. Dalam lazy keto kita akan ajar anda lah apa karbohidrat kompleks, apa karbohidrat ringkas, mana gula dan sebagainya kan. So you akan tahu macam mana nak buat. Jadi kalau makan, insulin naik, leptin pun naik. Tak makan, insulin rendah, leptin pun rendah. Jadi bila anda gabungkan intermittent fasting dan lazy keto diet, anda akan dapat insulin yang rendah tapi leptin anda tinggi. Nampak tak? Dia ada dua faktor kat sini. Okey. Insulin rendah bakar lemak. Leptin tinggi tingkatkan metabolisme anda. Okey. Jadi dengan dua faktor ni awak boleh turunkan berat badan. Tapi banyak lagi benda kita nak discuss sebenarnya kan dalam PMLS kita. Okey, ini antara testimoni lah. Tahu tak cara dia? Okey, ini antara testimoni kita. Ini pun coach-coach kita juga ni kan. Coach Farah kita, coach KDJ kita kan. Dia bukan nak cari semangat untuk kurus. Benda ni bukan pasal semangat, tapi anda kena faham sistem badan anda. Macam mana nak kurangkan kelaparan, macam mana nak bagi badan anda bakar lemak dengan baik. Siapa yang conteng ni? Sekejap sorry. Okay. So ini ialah salah seorang daripada peserta PMLS kita. Mak ayah dia doktor. Tapi awak nampak dia punya penurunan berat badan pun lepas dia join PMLS baru dia berjaya lah. Okay. Sebab inilah saya nak share dengan anda. PMLS ni kami bukan doktor, tapi kami membantu anda turunkan berat badan sebelum anda ada masalah. Faham tak? Okay. Jadi saya nak share sikit. Ni ialah Dr. Pal.
Dia sendiri mengaku yang doktor ni dia sebenarnya doktor pun tak pandai nak turunkan berat badan. Doktor pun tak ada diajar pun dalam subjek macam mana nak turunkan berat badan dan tak diajar pun subjek nutrition. Doktor lebih kepada bantu anda menyelesaikan masalah bila anda sakit. Anda sakit A, dia bagi ubat A. Anda sakit B, anda dapat ubat B. Okey, itu kerja doktor. Okey, kalau tak percaya, ya Allah, apa ni? Jangan conteng-conteng. Sekejap. Why you conteng? Okey, tak apa. So saya nak play video ni. Curriculum. None of the subjects. We learned about 30, 40 subjects throughout the medical school. None of the subjects talked about how to lose weight. Can you imagine? Boleh dengar tak? Yang tadi, suara boleh dengar tak tadi? Okey, boleh saya play balik lagi sekali Ini ialah Dr. Pal. Dr. Pal ni dia ialah doktor gastro dekat US lah. None of the subjects. We learned about 30, 40 subjects throughout the medical school. None of the subjects talked about how to lose weight. Can you imagine? And all these dietitians and nutritionists over there in the social media platform, if you look at it, they always say that doctors don't know anything about nutrition. And all the comments will be like, this lady is a nutritionist, what does she know? Let's go and talk to a doctor. I'm right here telling you right in front of you that doctors don't know anything about nutrition. Because it is not incorporated in the medical curriculum. And I always say that the medical system is rigged because the teaching to us is always about how to treat a disease. Not how to prevent. Not how to prevent. Okay, maksud dia, apa yang dia cakap ialah doktor ni dia belajar macam mana nak treat a disease. Maknanya kalau awak ada sakit, doktor belajar macam mana dia nak selesaikan masalah yang awak sakit tu. Bila awak sakit, awak pergi jumpa doktor. Tapi bila awak tak sakit, nak turunkan berat badan, awak nak jumpa doktor, awak nak cakap apa dengan doktor? Ada tak orang kat sini dia nak turunkan berat badan, dia cari doktor? Doktor boleh bantu kat mana? Ada tak anda rasa anda gemuk, awak nak pergi klinik? Doktor, saya ni berat badan lah, nak turun 30 kg lah doktor. Boleh bantu tak? Boleh tak doktor bantu awak? Cuba awak komen kat chat. Doktor bagi ubat diet. Kan? Tak adanya ubat diet. Kalau ada ubat diet, doktor pun tak gemuk. Sekarang berapa banyak doktor yang gemuk? Tak ada ubat yang boleh bagi pil tahan lapar. Kan? Duromin. Kan? Tak ada. Awak kalau nak turunkan berat badan, awak masih sihat kan? Tak ada orang yang boleh bantu anda. So dalam PMLS ni, kami bantu anda untuk turunkan berat badan. Kalau awak tak sakit lagi, awak cari coach PMLS. Itu sepatutnya yang berlaku. Okay, kalau gemuk 20 kg awak nak turunkan berat, awak jumpa doktor nak buat apa? Doktor sendiri pun gemuk. Kan? Berapa banyak doktor yang join PMLS? Banyak tau doktor yang join PMLS. Tapi okey lah, diorang pun dah turunkan berat badan kan. Masa Dr. Zubaidi tu janganlah ni, dia memang buat IFLK, buat low carb, buat ni kan. Sebenarnya benda ni sama je. Cuma you masuk doktor sana mahal lah. Kalau masuk kat sini murah lah sikit kan. Saya, Pocik dan sebagainya, kita servis anda kan. Okay. So sebenarnya hari ni ialah hari jadi kepada jejaka ni, kawan baik saya, iaitu nama dia Ajim. So ucapkanlah selamat hari jadi kepada Ajim kan, dalam ruangan komen kan. Sebab dia sangat-sangat membantu kita dalam grup lah. Okay, lah nak ucapkanlah. Everybody Ajim. Okay, ini antara testimoni PMLS lah kan. So ada Coach Linda, ada Ediven, lepas tu ada Adila kan. Sekejap saya ambil gambar.
Kan ni antara coach-coach kita punya apa? Testimoni lah, anda boleh tengok kan. Semua orang pun dah turunkan berat badan. Dan Coach Linda kita dia ada kecil manis lah. So kecil manis pun dia dah reverse. Dan anda boleh tengok lah, ini antara orang-orang yang dah berjaya turunkan berat badan dalam program PMLS di bawah coaching kita orang. Ni blank. Okay, kenapa nak join PMLS? Okay, saya nak tanya Melissa, those yang dah berjaya turunkan 20 kg ni macam pernah rasa nak give up tak? Macam mana nak overcome perasaan tu? Of course, semua orang yang berjaya, dia tak terus berjaya. Dia ada give up, lepas tu and then next few months bila kita buat group baru, dia join group baru, dia dapat semangat baru, dia dapat geng baru, dia dapat coach baru kan. So benda ni, bila anda join PMLS, kalau tak berjaya dalam 3 bulan, try the next 3 months. Try the next 3 months. Sebab ada je, kita ada banyak program untuk anda untuk belajar dan juga ada CKS. Join je program cabaran kurus sihat tu. You akan turun berat badan. Sebab dekat sana bukan saya yang ajar, ahli-ahli yang turun berat badan sana yang buat sharing. Apa yang dia buat dan sebagainya. Macam-macam dia orang buat. Okay. Okay, kenapa nak join PMLS? Saya dah penat jadi gemuk. Ni saya lah kan. Bila saya dulu join PMLS, tak ada program tau. Dulu saya join PMLS tak ada program. Just kepada kepercayaan saja. Poci cakap RM238, nak masuk. Saya ni dah lah PMLS pun tak ada orang masa tu, 2-3 orang je. Bukanlah 2-3 orang, 30 orang lah, 30 orang. Lepas tu dalam group WhatsApp je kan. Lepas tu asyik-asyik selamat datang. Bila ada orang baru masuk kan, selamat datang kan. Benda yang sama je dia share kan. So saya join PMLS ni, saya decide saya nak take a chance. Walaupun harga dia 200 lebih, saya rasa balu sangat. Sebab saya dah penat dah jadi orang yang gemuk. Saya tak nak lah jadi orang gemuk. Sebab bila jadi orang gemuk ni tak ada keyakinan diri, kurang tenaga, cepat lapar, lepas makan je mengantuk. Siapa macam saya, dia lepas makan dia mesti ngantuk. Siapa macam saya lepas makan dia terus mengantuk. Aduh, saya kalau lepas makan nasi saya ngantuk lah, saya boleh tahan. Itu tanda-tanda insulin resistant lah kan. Lepas ngantuk saya buat apa tahu? Saya nak ulangkan ngantuk, saya minum Nescafe pula kan. Bagi naikkan balik kortisol dalam badan, bagi naik balik gula saya. Lepas tu saya lapar lah, sebab tenaga tu semua dah disimpan kan. Lagi satu kan, baju pun tak muat. Awak tahu tak, baju pun nak beli pun tak muat. Baju yang saya beli tu BUM tu je lah. Pergi Jaya Jasko beli baju ni je tiap-tiap tahun. Sebab baju ni je ada saiz kan. Orang comel macam ni semua pakai. Sekarang ni saya bila jumpa orang pakai baju BUM kan, saya mesti tergelak dekat hati. Hai, aku ni dulu kan. Jahat betul Okay, sebab tu saya nasihat rumah sakit lah. Sebab saya seorang je yang bekerja dekat saya punya family kan. So the only bread owner lah. Jadi memang kita kena sihat sebelum sakit. Okay. Kenapa nak join PMLS? Ada support group kan. Lepas tu ada menu makanan, ada orang yang selalu share. Saya pun dah buat website menu makanan. Kalau nak pun boleh, saya boleh bagilah. Okay. Lepas tu ada coach yang membantu, ada pokcik, dan setiap coach ada kelebihan masing-masing. Ada banyak coach dalam PMLS ni. Okay, masalah yang sering dihadapi oleh orang yang buat IF dan keto. Masalah yang sering dihadapi ialah masalah keto flu lah. Okay. Lepas tu sembelit sampai buasi, cirit berit, kolesterol tinggi. Dia dah gabra dah kan. Okay, dia dah gabra dah, kolesterol tinggi. Lepas tu dia nak buat senaman, dia pun tak tahu senaman apa yang sesuai. Bila awak pergi gym, orang yang gym tu dia akan ajar awak senaman yang pergi gym lah, tapi itu bakar gula dalam badan. Bila you bakar gula dalam badan, of course lah dia akan suruh you ambil karbohidrat, ambil nasi dan sebagainya. Jadi berbeza kan. Jadi anda nak turun berat badan macam testimoni tadi, apa yang anda buat ialah anda kena join kita orang, dan kita orang bagi tahu anda buat senaman apa. Bukan awak serah diri dekat gym instructor, dia nak duit dia sebab awak bayar dia, sebab dia training awak dalam gym. Nak tak nak dia kena training. Takkan dia cakap jangan buat ni semua senaman tak payah buat.
Tinggal kabur. Takkan dia nak cakap macam tu? Habislah perut nasi dia. Logik ke tak logik? Ini yang berlaku pada saya tau. Saya share pada anda. Bila saya dah duduk dalam ni, baru saya tahu. Ini game dia rupanya. Sebab awak pergi sana, awak gemuk, nak turunkan berat badan, awak nak build muscle lah kan. Awak nak build muscle. Memanglah dia ajar build muscle. Tapi you kena makan. Bila you makan nasi dan sebagainya, baru you ada tenaga untuk pergi training. Bila you ada tenaga untuk training, barulah dia boleh perform. Dia boleh dapat duit dia. Faham tak? Ya, siap langgan coach daripada US tau saya. Sampai saya takut saya tukar ketikat saya. Jadi, awak kena faham. Nak buat senaman pun ada senaman dia. Tapi masuk PMLS dulu, nanti baru kita channelkan senaman apa. Jangan pergi serah diri dekat gym. Dia suruh kita buat ni, buat tu, makan ni, makan tu, lala apa pun tak jadi. Sebab bila anda makan karbo je, insulin spike, dan sebab apa yang saya bagi tahu tadi lah, habislah semua. Insulin spike, apa spike, semua spike. Metabolic syndrome semua datang. Okay? Ini testimoni lah. Banyak lah testimoni. Sebenarnya banyak sangat lah. Saya pun tak nak go through dah testimoni. Ini antara testimoni lah. Okay, ini saya cakap terang. Akak ni, dia dah join PMLS, dah turun berat. Lepas dah turun berat, apa yang berlaku ialah dia rasa, ini bukan nak, ini pendapat peribadi. Dia rasa dia dah pandai. Dia rasa dia boleh buat. Jadi apa yang dia buat ialah dia tak join PMLS. Bila tak join PMLS, berat dia balik kepada 103 kg. Faham tak? So apa yang berlaku kat dia sebenarnya? Kenapa berat dia naik sampai 103 kg? Dia pun ada dalam grup sebenarnya. Kata dia buka link mati saya. Kenapa berat dia naik? Siapa tahu? Siapa ada pendapat, kenapa berat akak ni naik balik adakah IFLK ni macam mana? Siapa ada idea? Tulis je lah jawapan. Ke nak saya bagi tahu makan balik karbo? Okey, akak ni dia buat apa? Dia tukar kerja. Bila dia tukar kerja, dia punya pemakanan dia, bila dia tukar kerja, dia ada kawan baru. Bila dia ada kawan baru kan, yelah orang baru mestilah dia kena ikut kawan-kawan dia kan. So bila ikut kawan dia pergi kantin dan sebagainya, mula makan, tak nak makan. Lama-lama terikut-ikut lah. Hari pertama, kedua, ketiga boleh lah kan. Hari keempat, kelima ni termakan. Lalas terus makan sampai ni. Jadi sebenarnya kalau kita duduk dalam support group, sangat-sangat penting untuk kita support each other dalam group tu. Faham tak? Dalam grup PMLS, kalau kita duduk dalam support group tu, memang sangat penting lah kalau kita duduk dalam satu group yang sama. Sebab kita boleh support each other dalam group tu. Kalau ada apa-apa masalah, bagi tahu je. Okay? Saya buat FLK 7 bulan. Sekarang underweight. Kena makan balik 2 meal kan? Untuk naikkan berat balik dan buat resistance training lah. Jangan terlalu kurus. Okey, yang ni turun 15 kg dalam masa 44 hari. Yang ni pun satu akak jugalah. Okey, mula-mula dia sangat gembira kan. Akak ni pun saya dah PM dia. Dia okey lah. Dia sekarang kan saya tengok story dia, buat puasa 4 hari lah, 3 hari lah. Saya tanya dia, berat akak berapa? Berat dia tak berubah pun. Sebab dia rasa dia dah pandai. Dia rasa dalam masa 44 hari yang dia belajar tu, dia dah pandai kan. Dia turun 15 kg tau. Lepas tu dia rasa dia dah pandai, dia buat sendiri. Bila saya tengok dekat dia punya ni kan, penurunan dia sama je macam yang 15 kg ni. Dah 2 tahun dah saya PM dia. Tak lah, maksudnya lepas 2 tahun saya PM dia lah. Saya nampak story dia kan, dia buat IF panjang, semua dia ajar semua orang kan. Tapi saya tengok berat dia tak berubah pun. Jadi janganlah jadi orang yang bodoh sombong kan. Ini sebenarnya testimoni. Slide ni saya bangga tau. Tapi bila saya PM dia balik kan, memang sombong sangat. Kan, masa mula-mula nak berguru tu punyalah macam-macam kan. Tapi lepas dia rasa dia dah pandai, tak turun pun berat badan. Jadi ada something yang dia salah ni.
Okey, yang ni testimoni bagus lah. Okey, Kak Ati kita tekanan darah dah kembali normal, auto muda lepas join PMLS. Okey, siapa yang nak macam ni? Tekanan darah kembali normal, lepas tu nampak muda kan? Macam Kak Ati kita. Okey, ini Coach Rini. Dalam masa 18 18 kg dalam masa 100 hari. 100 hari tak cheat, nampak daripada baju biru tu dia jadi macam baju hitam. Kan? Jadi boleh kira nampak muda kembali lah. Ni Coach Rini kita lah. Okey. So dalam masa 18 hari je dia dah bukan. Dalam masa 100 hari dia turunkan 18 kg. Macam mana? Coach-coach ni ada dalam PMLS lah. Dia orang yang membantu grup kita orang jawab soalan apa semua kan. Okey, dan ini pun antara coach kita jugalah, tapi busy sangat ni kita punya apa? Coach Abu Akif kita. So dia transformasi RM81. Alamak, RM pula. 81 kg ke 66 kg lah. So ada pre-diabetic, darah tinggi pun dah reverse. Okey, ini Tuan Gufran kita 134. Kenapa ada RM 134 kg ke 77 kg kan? Ini yang tadi saya share tu. Okey, ni Abu Akif kita sekarang pun nampak pun dah memang lain lah kan. Saya rasa berat dia pun dah dekat 60 kg kot. Ini antara testimoni kita yang lain lah. Puan Fiza, Kak Rabia kan. Kak ni Coach Niza kita kan. Siapa yang duduk grup PMLS saya, Coach Niza tu, inilah dia. Yang yang ni. Ni kalau dia selalu jawab soalan kan kat grup IFLK percuma tu, inilah Coach Niza. Saya minta tolong dia lah tengok-tengokkan grup tu. Dia Izul kan. Okey, ini antara ni lah. Okey, saya nak jalan sikit lagi. Kita juga ada grup kencing manis. Siapa yang ada diabetes, kita boleh bantu. Okey, tak terlambat lagi lah kan. Tak terlambat lagi. Tapi kalau diabetes sampai coach berat saya 35 kg lah kan. Macam mana nak naikkan berat kan. Memang mencabar tapi kita akan cubalah kan. So sampai satu tahap tu pun kita pun susah juga. So siapa yang just ada berat badan berlebihan, ada fatty liver, pre-diabetes kan, kita memang boleh bantu anda. Jangan risau. Platform semua dah ada. Coach semua dah ada dalam tu. Nak kurus cepat pun ada kan. Kita ada cabaran kurus, ada grup diabetik kan. Semua coach saya dah susun mengikut grup lah. Okey, mengikut kepakaran masing-masing. Ini antara itulah apa? Bacaan gula dalam berapa hari je. Kan 5 hari saja bacaan gula dia daripada 8.8 boleh turun ke 5 point lebih. Sebab badan kita ni, dia punya main source of energy, tenaga utama ialah gula. So sebelum nak berlemak memang kena gunakan gula sebagai tenaga dulu. Ini antara coach kita lah, Coach Faya Syukri. Ini Abang Jiwa kita. Abang Jiwa ni dia legend sebab dalam PMLS dia orang pertama yang berjaya turunkan dia orang pertama yang berjaya reverse kencing manis dalam grup kita. Dulu memang kita tercari-carilah orang yang boleh membantu. So Coach Faizal masuk untuk membantu. Okay. Sebenarnya orang pertama yang bantu Tuan Jiwa ni Dr. Rifi. Dr. Rifi in charge dulu dalam grup saya. So bila Dr. Rifi dah tak ada, nasib baik Allah hantar Coach Faizal Syukri kan. Macam best pula ada apa, malaikat-malaikat yang datang dalam grup kita. Okay. So sebenarnya bila kita bantu orang, orang akan bantu kita dalam PMLS ni. Dan ramai coach-coach saya semua dulu ahli di bawah saya. Saya nak reverse pre-diabetic. Berat stuck sangat benci. You know kenapa berat you stuck? Sebab you ada pre-diabetes lah. Itu je kan. Okay, ini Tuan Jiwa lah. Lepas dia dah sihat memang dia aktif sangat-sangat. Okay, ini ialah cabaran kurus untuk ahli PMLS. So you nak join cabaran kurus ni, first kali anda kena join PMLS dululah. Join PMLS, nanti kita akan buka untuk cabaran kurus. Macam tu. So maaf coach nak tanya. Tanya tak apa. Okay, so cabaran kurus ni yang bestnya, top 3 ada hadiah emas 1 gram. Sekarang 1 gram pun mahal, 400 lebih. Tak boleh tahan tu.
Lepas tu ada hadiah jam, ada hadiah suplemen, ada hadiah barang elektrik dan sebagainya. Okay, macam mana nak join PMLS? Kita tak nak cerita banyak lah, kan? Ini antara ni kan. Okay, kita tak nak cerita banyak. Kita nak tahu macam mana nak join PMLS. Okay, ini ialah apa yang anda akan belajar dalam PMLS. Of course lah, bukan sebulan, bukan 3 bulan. Dia lama. Kita akan belajar lama. Okay. Nanti saya akan balik pada slide ni. Testimoni gout ada ke? Okay, gout ni dia disebabkan oleh uric acid berlebihan dalam badan kita. Kenapa badan kita dihasilkan banyak uric acid? Uric acid ni dia ialah antioksidan. Yang menghasilkan uric acid ni ialah hati kita. Kenapa hati kita hasilkan uric acid ni? Sebab dia nak detox, terutamanya fructose yang kita makan. Fructose ialah gula yang manis. Jadi kalau kita selalu minum benda yang manis, makan benda yang manis kan, uric acid akan bertambah dalam badan kita. Dan berpuasa pun meningkatkan uric acid. Jadi kalau you buat secara salah, uric acid you memang akan tinggi lah. Okay. Macam saya uric acid pun tinggi juga, tapi saya tak makan gula sebab saya berpuasa. Tapi disebabkan oleh buah pinggang saya ni cekap, EGFR dia bagus, dia boleh buang lebihan lebihan uric acid dan kita boleh tengok daripada bacaan urea dia. Okey, urea ialah bacaan uric acid yang kita buang. Jadi bila kita hasilkan antioksidan, kita hasilkan uric acid, tapi kita tak berjaya buang, apa yang berlaku ialah dia akan jadi banyak. Lepas tu bila ada inflammation dekat kawasan tertentu, uric acid akan duduk kat sana. Jadi you sakit. Uric acid ni dia bukannya jahat sangat pun. Dia cuma masalah dia bentuk fizikal dia kristal. Jadi itu yang jadi masalah. Kalau dia bukan kristal dan tak menyebabkan sakit, dia benda yang bagus. Cuma uric acid ni dia ialah antioksidan yang dihasilkan oleh badan sendirilah. Jadi ada cara lain, iaitu kita kena ambil antioksidan daripada luar. Okey. Nak tahu apa tu antioksidan daripada luar? Stok karbo, stok gula kan, tingkatkan fungsi hati dan buah pinggang. Itu semua ada dalam PMLS. Jangan risau. Kita memang dah ada semua jawapan. Yelah, buat bukannya sebulan dua, dah bertahun-tahun kita buat kan. Mesti kita dah jumpa banyak orang yang ada banyak masalah. Okay, ini ialah cara kita belajar. Kalau anda punya handphone ada WhatsApp, maknanya anda boleh join PMLS. Itu je, semudah itu je. Tak payah download software Facebook, download apa apps ke apa, tak payah. Okay. Okay, so ada orang tanya nak join PMLS macam mana? RM129 saja. Ini untuk 3 bulan pertama. Sebab 129 ni dia ada pendaftaran, yuran, lepas tu ada deposit lah, supplement. Lepas tu selepas 3 bulan, sebulan hanyalah RM10 untuk sambung. Okay. Tapi kita kira RM30 untuk 3 bulan lah. Okay. Ramai orang pun kat sini ahli PMLS. Dia pun tahu bayar RM30 3 bulan. RM3 RM30 3 bulan, murah ke mahal? Slide tadi saya tak sempat edit. Dia 129. Sorry slide saya tak sempat edit. Okay. So harga dia adalah 129. Promosi hari ni lah. Okay. Supplement MW nanti kita akan bincangkan. Dia awak kena masuk group dulu. Okay. So ini sekali dengan kalian MW percuma lah. Okay, cuma hari ni kita nak bagi anda promosi bayar 2 kali, RM69 dan RM60. Siapa yang nak ambil promosi ni, tekan 333. Siapa yang nak promosi ni kena tekan 333. Okay, hangat nak kan. Sebab kita bulan April ni kita baru nak bermula. Siapa yang nak 129, okay, bayar 129 je. RM30 tu nanti. Jangan bayar dulu, nanti confuse. Bayar 129 dah termasuk 3 bulan. Okay, harga termasuk supplement tak? Ada deposit dia. Okay, ada deposit dia. Okay, group dah ada group ke untuk April, Mei, Jun? Okay,
untuk April, Mei, Jun, kita akan buat grup baru dan orang yang April tu yang kena masuk grup anda. Okey? Jadi anda akan dapat grup baru. Pada muka dia orang lah. Kan? Sebab apa? Sebab grup tu macam tidur je kan. Kita akan tarik orang-orang daripada grup April tu masuk ke grup April yang ada sekarang. Jadi kita akan buat grup baru lah. Faham tak? Kita akan buat grup baru. Okey, yang dah ahli tak boleh join kan. Anda kena PM anda punya admin. Okey? Okay, dulu saya join 200 lebih ringgit. Sekarang anda join hanyalah 129 dan ada ansuran. Okay. So ansuran ni hanya dalam masa 2 hari sahaja. 2 hari je, kena cepat. Kadang-kadang saya bagi 1 hari je, kena cepat. So nak bagi 1 hari ke 2 hari? 2 hari coach. 2 hari okey 2 hari. RM30 ni lepas 3 bulan. Jadi murah sangat-sangat lah. Okey. Okey, cara belajar kita saya rasa ni tak payah tegangkan kot. Okey, kita juga ada kelas Zoom setiap minggu lah. Okey, kadang-kadang saya buat, kadang-kadang Pokcik buat. Okey, RM69 bayar dulu, next bayar bulan depan boleh. Tapi kalau siapa ada 129 bayar terus 129, lagi bagus. Okey? Senang sikit nak kira, nanti nak beli supplement ke apa, boleh tolak terus. Bayar 129 terus pun boleh. Janganlah disebabkan boleh bayar 2 kali, nak bayar 2 kali kan. Bayar terus. 1 kali lagi bagus. Kalau betul-betul tak ada kemampuan, bayar 2 kali. Okey? Janganlah kita boleh bayar sekali, kita nak bayar 2 kali kan. Sebab kita pun nak cover banyak kos. Tahu tak, kelas hari ni saya kena bayar RM300 untuk Zoom hari ni. Dan saya tak minta duit daripada you all pun. Saya keluar duit saya sendiri. So bila anda bayar tu, bolehlah saya cover kelas untuk hari ini dan esok dan sebagainya kan. Okey, jadi saya nak share balik tajuk yang anda akan belajar sepanjang PMLS. Okey, tajuk yang anda akan belajar sepanjang PMLS. Banyak benda yang awak kena belajar. Nak kurus senang je, tapi kalau nak deposit suplemen tu, mungkin suplemen tu macam RM140 tapi awak bayar cuma RM79. Okey. So sebab 129 tu kita ada ambil sikit untuk suplemen anda. Faham tak? Maknanya awak beli suplemen tu awak dapat diskaun RM54. Macam tu. Okey. So bila awak belajar masuk PMLS, first kali awak akan belajar pasal mindset, lepas tu awak akan belajar mindset dan badan. Okay, first. Kedua, awak akan belajar pasal tenaga. Tadi pun awak dah belajar pasal tenaga, tapi ini lagi detail lah. Sebab tadi mungkin 5 minit je, ini 1 jam kan. Lepas tu awak akan belajar pasal keton. Keton ni ialah tenaga yang dihasilkan bila kita pecahkan lemak. Keempat, awak akan faham apa tu sihat. Kelima, awak akan faham elektrolit dalam badan tu apa. Siapa tak faham elektrolit badan? Siapa tak tahu? Siapa tak faham elektrolit tu apa? Elektrolit tu dia ialah bendalih dalam badan kita. Faham tak? Jadi kita kena faham lah apa tu elektrolit dan sebagainya. Kalau tak tahu macam mana kan, awak buat IF pun awak pening-pening kepala. Jadi next, pandai pun kaki pandai. Okay, next kita kena faham, okay, kita penat bertenaga ni sebab apa kan. Kita akan belajar topik kortisol. Kortisol ni ialah stres lah. Stres. Lepas tu kita akan belajar bab tidur kan. Sebab tidur pun kita ada voice note juga. Kita ada, tahu tak dalam satu hari kita tidur berapa cycle? Cewa. Tahu tak satu hari kita tidur berapa cycle? Satu hari kita tidur 4 ke 5 cycle. Dan
Satu cycle tu ada empat pecahan. Ada 4 pecahan. Okey. Saya memang zero ni, nak makan apa semua tak tahu, yang boleh makan, yang tak boleh makan, nanti kelas ada tak bab ni. Ada, mestilah ada. Takkan tak ada. Okey, lepas tu kita akan cerita pasal senaman, lepas tu kita akan cerita pasal inflammation, kolesterol kan. Kolesterol ni video pun dah siap ada dah. Kan, lepas tu kita akan ajar anda membaca maklumat pemakanan. Okey? Maknanya awak jadi pakar. Awak tak payah tanya saya dah. Awak baca sendiri pun awak tahu. Kan? Awak baca sendiri pun awak tahu. Oh, makan ni boleh ambil ke tak boleh ambil kan? Lepas tu kita belajar tentang fatty liver. Tapi fatty liver ni saya akan masukkan dalam tajuk macam organ lah. Fatty liver, GERD, kan? Apa lagi? Alamak, mana banyak tau. Gout dan uric acid, enzima. Ada lagi buah pinggang lah, apa semua, jantung semua, jantung hati apa semua adalah. Okey, banyak sebenarnya yang kita kena belajar. Diabetik memang kena belajar. Hari ke-7, hari ke-8 kita memang kena belajar. Kat sini ada tak yang you rasa tajuk yang you nak tahu? Banyak sangat lah tajuk kan. Tapi setiap pagi macam bila nak hantar voice note apa Ada tak kat sini yang you rasa tajuk apa yang you nak tahu sangat-sangat? Nombor berapa? Ketone ni dia seminggu juga tau kita cerita pasal ketone ni. 50 gout uric acid. Yang ni saya tak release lagi lah. Saya masih berkira-kira lagi. Kedekut sikit. Kan? Bukan kedekut apa. Macam itulah. Sleep cycle. Sleep cycle ni best. Antara yang saya paling suka sekali. 37. Cheat meal lah. Cheat meal okey je. Hari-hari kita cheat meal. Ada apa? Inflammation. Inflammation ni penting. Memang awak kena tahu. Uric acid nak kurangkan. Biasalah ambil lemon, ACV, lepas tu ambil vitamin C, lepas tu stop karbo. Bukan stop karbo lah, stop gula kan. Itu yang penting. Okey, ada lagi tak? Kan? Ini semua kita akan belajar kan. Jangan risau. 18. 7 kegagalan nak FLK. Saya tak tahulah bila saya bagi ni. Kan? Tapi ada je banyak apa? 7 kegagalan biasalah, kawan-kawan, environment kan. Environment kita kan. Lepas tu disiplin kita, lepas tu disiplin, craving, tak cukup nutrisi, semua adalah kan. Tak apa, kalau join PMLS daripada pagi kami akan kondisikan anda supaya tengah hari anda semua autopilot kurus. Okey? Jangan risau, okey je. Okey, jadi sekarang pukul apa dah? Alamak, pukul 12 dah. Nombor 16. Nombor 16 tu biasanya kita kena orang kata apa? Kena AMPK sikit lah. Pergi jogging, lari laju-laju kan. Ataupun buat dry fast. Okay, so itu saja saya nak share hari ni. Tak ada apa-apa dah. Okay, last sekali ialah keahlian PMLS ni dia datang sekali dengan keahlian MW lah. So yang mana yang belum MW tu kita akan daftarkan kalian untuk anda untuk mana tahu nak beli supplementation ke dan sebagainya kan. Kita terus dah ni. Okay.
Sebab dia cuma satu akaun sajalah. Yang tu tak apa, nanti admin dia akan bantu dalam pendaftaran. Anda tak perlu buat apa-apa pun. Kita yang akan settlekan semua. Okey? Tak ada paksaan untuk membeli apa-apa produk. Okey? Siapa kat sini yang dah join PMLS? Mana nama? Saya cari satu nama Yara. Okey, IJ Aida. Boleh unmute tak? Ada tak kita suruh anda beli supplement ke, memaksa ke apa? Dia atas kerelaan sendiri kan. Kalau nak beli, kalau tak beli pun tak apa. Ada coach, tak ada paksaan pun. Tak ada paksaan pun. Kita cuma mencadangkan saja. Ya, betul. Coach hanya cadangkan sajalah. Terpulanglah kepada kita kalau kita nak beli atau tak. Macam saya, ada bajet saya beli. Tak ada saya tak belilah. Macam tu. Tapi saya tetap jugalah join cabaran kurus apa semua. Yang mana coach cadang yang terbaik saya ikut. Itu je. Tapi tak ada paksaan langsung lah untuk beli suplemen. Okey, terima kasih Kak. So dalam grup kita join keahlian tak semestinya kita beli supplement ke apa-apalah. So sebab duit tu duit awak, saya tak boleh paksa awak beli apa yang awak tak mampu nak beli. Okey? Dan kita hanya bantu awak saja capai goal awak. Sebenarnya coach ni dia cuma jadi batu loncatan je. Yang betul-betul lakukan usaha ni ialah diri awak sendiri. Okey? Yang berubah, yang lakukan perubahan tu ialah diri awak sendiri. Kami ni cuma bagi info, bagi galakkan untuk anda jadi diri yang terbaik itu saja. Okey? Tapi adalah skill-skill dia kan. Kita bagi voice note, kita terangkan sikit demi sikit kan. So saya harap semua orang yang belum join PMLS, kita join group April ni sebab April bulan ni memang sangat slow. Okay, kami perlukan tambahan orang. Sebab kami cikgu ni pun rasa macam alah kan. Coach, ada yang PM saya kat tepi kan, dia tanya, Coach AJ, April kan dah pertengahan, ada ekstra nak bagi ke tambahan apa orang kata tambahan coaching tu ke kan. Mana tahu di hari yang mulia hari raya ni coach nak bagi kita hadiah 1 bulan percuma ke kan. Okay, kalau nak bagi hadiah 1 bulan percuma maknanya Mei, Jun, Julai sampai Ogos lah kan. Kalau saya nak bagi, saya kena bagi kat semua orang lah. Maknanya grup raya tu Mei, Jun, Julai, Ogos. Boleh je, tak ada masalah. Kita boleh extend 1 bulan. Tapi bulan ni so macam bulan ni kan dia April, Mei, Jun kan. Maksudnya April, Mei, Jun kita bagi extra lah Julai contoh macam gitu. Boleh. Maknanya macam 4 bulan lah tapi harga 129 lah. Ya, boleh je, betul. Ini yang kita paling suka dengan Coach Hafif ni. Mudah dan praktikal macam saya. Saya apa pun kalau macam saya kan, saya ikut arahan bos je. Bos kata okey, kita agree. Okey, kalau bayar bila? Okey, bayaran dia RM69 lah untuk permulaan. Lepas tu, siapa yang boleh bayar 129, bayar dulu 129. Kalau rasa macam raya dah pakai duit banyak ke apa kan, dah terbeli kuih raya dengan banyak kan. Boleh bayar 69 dululah. Sebab duit ni kan, ini antara berjaya dengan tak berjaya kan. Dia duduk dekat RM69 je. Takkanlah harga diri kita ni begitu rendah kan. RM69 pun kita tak boleh bayar. Awak sakit, awak pergi jumpa doktor, RM70 pun tak jumpa doktor pun dah RM70 dah. Betul tak? Bukanlah tak jumpa doktor. Jumpa doktor kan, doktor bagi Panadol pun dah RM70 dah. Sekarang ni lah, rate sekarang ni, ekonomi sekarang. Jadi RM69 ni nothing lah. Tapi saya harap bila awak bayar RM69 ni, awak anggaplah awak bayar saya RM6,000. Buatlah betul-betul, okey? Janganlah memperkecilkan RM69 ni, kan? Kita bagi murah sebab kita nak bantu anda.
Ada orang tu dia masuk main-main pula kan. So buatlah betul-betul. Percayalah kat coaches. Betul, ramai yang dia rasa kan apa yang kita bagi. Irene Zakwan, awak join dengan coach mana kan? Bayar auto ahli MBA balik tempoh setahun atau macam mana? Yes, betul. Dan bila jadi ahli bawah kita ni, awak tahu tak, ahli bawah saya ada yang bersama saya dah 3 tahun, 4 tahun. Faham tak? 3-4 tahun dia dengan saya, kawan dengan saya. Lampunya lah lama. Kan? Maknanya bila jadi ahli PMLS ni, jadi kawan dengan kita orang lah. Takkan nak kawan setahun je kan? Mesti nak kawan selama-lamanya. Itulah dia kan. Cara pembayaran tengok kat grup. Rujuk admin anda, nanti dia akan bagi detail bayaran dan yang lain-lain. Untuk borang apa semua dia akan bagilah. MBA bulan ni saya expired. Macam mana nak renew? Okay, Arif awak kena tanya IJ akan buatkan. Awak jangan pergi renew pula. Nanti tahun depan baru awak boleh join kita orang. Kalau dah renew, minta maaf lah, kena tunggu expired lagi tahun depan, nanti baru boleh join. Jadi kalau nak buat apa-apa, kita akan buatkan untuk anda semua. Jangan risau. Irene Zakwan, you under siapa kan? Okay, saya bagi nombor telefon saya. Awak PM saya lah. Saya tak faham lah. Okey, tak pun, anda rujuk orang yang bagi anda link masuk pada hari ini lah. So kalau ada admin, cari pada admin group lah. Jadi setiap orang akan ada group dia, ada group masing-masing kan. Dalam group tu awak cuba buka dekat konteks, tengok admin dia siapa, boleh PM. Contoh macam tu lah. So kalau macam daripada group saya, gerbang pengenalan dan gerbang perkongsian PMLS, boleh PM saya. Okey, ada apa soalan lagi tak? Okey, untuk keahlian MW tu selama 1 tahun percuma jadi tak perlu bayar apa-apa pun. Hanya kalau akan datang, kalau nak renew dia cuma RM20 untuk setahun je. Itu pun tak ada paksaan. Kalau awak nak renew boleh renew, tak nak renew pun tak ada masalah. Okey, benda mudah jangan dibikin susah. Okey. Ada apa-apa lagi ke coach? Tak ada. Okey, untuk yang terakhir, macam saya kata, sila rujuk admin anda masing-masing sebab kita yang masuk pada hari ini lebih 100 orang, tadi dah 200 orang pun. Jadi kita datang daripada banyak grup tau. Jadi rujuk admin anda masing-masing. So atau kalau tak tahu admin anda, rujuklah, anda dapat link untuk masuk kelas hari ni daripada siapa, rujuk dia. So kalau dia kawan awak, dia bagi awak link, rujuk dia. So tanya dia macam mana nak daftar, tanya dia siapa admin, siapa coaches dia. Jadi senang, nanti boleh hubungi orang-orang tertentu lah. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, mungkin sampai sini saja perjumpaan kita dan sampai sini saja sesi perkongsian ilmu pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di next session perkongsian ilmu yang lebih advance. So saya berharap sangat anda yang hadir pada hari ini boleh ambil kesempatan ini untuk masuk bersama-sama kita dalam grup coaching premium kita. So dekat dalam grup coaching ni, kita tak bagi anda satu arah tapi dia dua arah. Two-way communication. Nama pun grup coaching kan. Bukan awak masuk je, awak dapat nota dah. Tak ada. Sebab tu bagusnya grup coaching ni, bila kita ada masalah ni kita boleh rujuk balik coach-coach yang ada. Bukan 1, bukan 2, bukan 10, bukan 20. Lebih daripada tu. Coach-coach yang akan bantu anda dalam grup coaching kita. So memang ada ramai sangat coach dan banyak sangat yang akan membantu anda di sana. Itu yang bestnya. Sebab apa? Bila anda buat IFLK ni, anda akan jumpa banyak sangat masalah, banyak sangat dinding yang kalau anda tak ada idea, tak cukup ilmu, anda akan stuck dekat dinding tu. Dinding tu dan anda tak boleh pergi mana. Jadi sampai kat tahap itu je. Tapi bila anda masuk grup coaching, kita ada coach yang macam-macam pengalaman dia orang ada, macam-macam daripada macam-macam latar belakang dia orang datang, dan diorang boleh berkongsi macam-macam teknik untuk tembus tembok-tembok tu. Nak pecahkan ke, nak bom ke, diorang ada teknik-teknik masing-masing. Don't worry.
Sebab tu kalau kita tengok kan dalam PMLS kita pun ada grup diabetes kan. Ada coach yang memang pakar dalam diabetes ni, dia akan ajar macam mana cara nak hack anda punya tekanan darah tu. Bukan masuk-masuk 20 lepas tu boleh jadi 5. Ada proses dia. So untuk yang nak turunkan berat badan, kita pun ada cabaran kurus sihat. Dekat mana kat situ kita ada kongsikan tips-tips rahsia yang mana kita tak kongsikan dekat dalam grup premium. Itu hanya ada dekat dalam grup CKS je. Sebab tu kalau kita tengok minggu pertama pun orang ada yang boleh turun hampir 10 kilo dalam masa seminggu. Ada yang boleh turun 10 kilo pun dalam masa seminggu. Itu bestnya bila kita tengok CKS. Dan bila diorang dapat penurunan yang hebat macam tu, diorang kongsikan juga rahsia-rahsia dia. Memang kita wajibkan kongsikan. Itulah bestnya kita punya aktiviti dalam CKS ni. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah jumpa anda semua di dalam grup April yang baru. Okey, Coach Syafiq ada apa-apa lagi tak sebelum kita end live kita hari ni? End live Okey, tak ada apa-apa dah. Terima kasih siapa yang join hari ni. Harap anda dapat belajar ilmu-ilmu baru. Sebenarnya ini sikit je kan. Nanti kita ada banyak lagi kita nak kongsikan dengan anda lah. Dan coach-coach pun sedang menunggu anda semua. Okey, bila kita ada grup baru kan, kita macam excited tau kita dapat baby baru. Kan. Kita rasa macam mesti ada banyak soalan nak tanya dan sebagainya kan. So, ada berapa coach kita dalam PMLS? Ramai. Lebih 20 orang coach kita. Bukan saya seorang je, ramai yang dalam coach dalam grup tu yang akan bantu kita. Okey. Dan kita buat grup baru ke masuk grup asal? Buat grup baru bagus lah buat grup baru, kita migrate lah yang asal tu, kita bagi bonus 1 bulan kan. Betul. Siapa yang nak ni okay, boleh. Okey, itu saja daripada saya. Okey, selamat hari raya. Yang buat open house, jangan lupa jemput kita. Mari esok open house.